Baik, untuk kita mendapatkan gambaran terkini tentang situasi aliran trafik di seluruh negara bersama saya pada ketika ini di atas talian adalah Encik Muhammad Khairil Azim Mak Johari, penolong pengarah pemantauan operasi dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Assalamualaikum Encik Khairil. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih pihak Astro Awani. Okey, Encik Khairil mungkin sebagai permulaan beri sedikit gambaran dan juga update kemaskini terkini aliran trafik di seluruh negara pada ketika ini. Terima kasih. Secara keseluruhannya, kebanyakan lokasi-lokasi di lebuh raya utama di dalam negara, keadaan trafik masih lagi terkawal, namun berlaku peningkatan trafik di beberapa lokasi yang boleh saya senaraikan selepas ini, iaitu sebagai contoh, bagi aliran trafik ke arah pantai timur, keadaan trafik masih lagi terkawal, namun keadaan agak banyak di sekitar kawasan Tol Plaza Gombak. Kita beralih kepada lokasi di sekitar Plaza Tol Kuala Terengganu LPT2. Di kawasan itu juga mengalami sedikit kesesakan akibat daripada para pengguna lebuh raya untuk keluar ke kawasan Bandar Raya Kuala Terengganu, Bandar Kuala Terengganu. Dan seterusnya ke arah utara, kebanyakan lokasi masih lagi dalam keadaan terkawal dan juga mengalami peningkatan trafik. Juga sama juga dengan aliran trafik ke arah selatan negara, iaitu ke arah Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Masih lagi terkawal ketika ini, namun berlaku peningkatan trafik pada ketika ini. Peningkatan trafik ini susulan daripada pengumuman insentif yang diberikan oleh kerajaan bagi kutipan tol secara percuma kepada para pengguna lebuh raya yang boleh dinikmati bermulai daripada pagi tadi jam 12 pagi hingga 12 malam pada keesokan hari. Dan para pengguna lebuh raya mengambil kesempatan menggunakan insentif inilah untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Cik Khairil, mungkin juga boleh dikongsikan, diberitahu tadi pada ketika ini dengan mengambil kira situasi semasa aliran trafik adalah lancar tetapi akan ada jangkaan kesesakan pada setengah kawasan ataupun di setengah laluan. Mungkin juga boleh dikongsikan berkaitan dengan jangkaan aliran trafik khususnya pada malam ini dan juga esok pagi, jika ada jangkaan berkaitan dengan peratusan peningkatan itu, berapakah boleh diberi sedikit gambaran? Secara kebiasaannya trafik akan meningkat selepas waktu malam hingga ke lewat malam. Mungkin mengambil kira para pengguna lebuh raya telah selesai melaksanakan tugas kerja masing-masing dan mengambil kira bermulanya perjalanan selepas waktu berbuka puasa. Dan pihak LLM menjangkakan peningkatan trafik akan berlaku pada masa-masa berikut. Sebagai contoh, statistik yang telah kita dapatkan pada pagi tadi, sehingga jam 11 pagi tadi, berlaku peningkatan sebanyak 29% pengguna trafik yang menggunakan lebuh raya dalam negara berbanding dengan semalam. Cik Khairil, mungkin juga boleh dikongsikan tentang khususnya nasihat perjalanan yang pernah ataupun yang sebelum ini telah pun dikongsikan. Mungkin pada waktu ini bagaimana pengguna jalan raya perlu setidak-tidaknya mengambil maklum ataupun membuat rujukan tentang nasihat perjalanan yang telah diberikan ataupun yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Berkaitan dengan nasihat perjalanan ini, pertama sekali pihak LLM dan konsesi ingin membawa perhatian para pengguna trafik ke arah adanya alternatif smart lane yang telah diguna pakai dalam lebuh raya, yang mana smart lane ini bertujuan untuk mengurangkan kapasiti kesesakan dan juga menambah kapasiti lorong yang ada di kawasan-kawasan tertentu.
secara amnya pihak LLM dan konsesi akan melaksanakan smart lane di 18 lokasi di dalam Lebuh Raya Plus, iaitu pertambahan sebanyak 3 lagi lokasi berbanding dengan 15 lokasi yang telah dilaksanakan pada tahun baru Cina yang lalu. Dan pihak LLM dan juga konsesi juga akan dan sedang mengambil tindakan penambahbaikan terhadap smart lane ini, iaitu pertama sekali pemasangan lampu indikasi operasi smart lane, iaitu green blinking light di papan tanda smart lane tersebut, dan juga peletakan papan tanda amaran di setiap selemasa tertentu di dalam jajaran smart lane itu sendiri. Selain itu, teknologi paparan BMS secara statik dan juga mudah alih juga digunakan oleh pihak konsesi dalam mewar-warkan pengaktifan dan juga penyahaktifan smart lane ini. Selain itu, pihak LLM dan juga konsesi juga melaksanakan advokasi bagi memberikan kefahaman yang lebih lanjut kepada pengguna trafik di dalam negara. Mungkin yang terakhir sekali, selain pada nasihat untuk orang ramai merujuk kepada saranan jadual perjalanan itu, satu perkara penting selain pada kita nak melihat pada kelancaran trafik bagi mereka yang merancang pulang untuk menyambut Aidilfitri dalam beberapa hari akan datang ini, nasihat daripada LLM sendiri untuk melihat kepada budaya pengguna apabila menggunakan jalan raya. Saya merujuk kepada beberapa isu dan juga masalah yang ditimbulkan oleh pengguna sendiri di setengah kawasan, seperti membuang sampah, yang menggunakan lorong kecemasan, yang melakukan ataupun yang membuat U-turn walaupun di kawasan ataupun di laluan yang tidak sepatutnya. Jadi mungkin pada waktu ini Encik Khairil boleh kongsikan sedikit nasihat untuk orang ramai berhemah menggunakan disiplin menggunakan jalan raya, lebuh raya dengan lebih baik selepas ini. Berkaitan dengan disiplin dan behavior cara pemanduan dalam lebuh raya ini adalah orang kata yang paling penting lah dalam kita nak memupuk sifat itu dalam diri kita dalam menggunakan lebuh raya dan dalam melaksanakan dalam pemanduan, kerana perkara itu amat penting. Sebagai contohnya, kita patuhi had laju lebuh raya, iaitu had laju lebuh raya yang telah ditetapkan adalah sehingga hanya 110 km sejam saja. Itu yang perlu para pengguna trafik mengambil perhatian terhadap perkara tersebut. Selain itu, jangan lupa ketika hendak menukar lorong, sebab ada kejadian sebelum-sebelum ini yang mereka menukar lorong tanpa memberi alert kepada pengguna-pengguna trafik di sekitar, memberi lampu signal sebelum kita nak menukar lorong, memakai tali pinggang keledar dan fokus dengan keadaan sekeliling dan sebarang halangan. Dan jangan lupa untuk kita mengambil waktu rehat kita dalam pemanduan yang panjang. Seboleh-bolehnya setiap 2 jam tu berhenti di hentian sebelah ataupun arena R yang berdekatan dan berehat sebelum menyambung semula perjalanan kita. Okey, baik, terima kasih Muhammad Khairil Azim Mat Johari. Khairil Azim adalah penolong pengarah pemantauan operasi dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM yang berkongsi keadaan dan juga situasi trafik pada ketika ini, khususnya di lebuh raya utama di seluruh negara, dan turut berkongsi sedikit pandangan dan juga saranan dan nasihat khususnya untuk pengguna mematuhi disiplin dan juga amalan menggunakan jalan raya ataupun lebuh raya dengan lebih baik. Boleh tuan-tuan berehat seketika, kembali lagi selepas ini.